إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberikan kita kesihatan dan kekuatan untuk hadir dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan untuk kita beramal ibadat kepada Allah, untuk kita menyempurnakan mudah-mudahan 30 Ramadan ni atas sebulan Ramadan, dan mudah-mudahan memberikan pengampunan kepada kita seperti mana yang dijanjikan dan membawa kita ke syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini merupakan hari yang ketiga ya di Malaysia puasa. Dan ada yang dah khatam Quran kot, baru nak start. Ya. Dan sama-sama kita berusaha ya memperbaiki bacaan kita dan berusaha kalau dapat khatam lagi baik. Dan jangan kita biarkan masa berlalu begitu saja, kerana kita tidak tahu kedudukan kita, adakah Ramadan akan datang kita boleh dapat lagi. Ya, kita tak tahu pada hari ini, hari yang Allah berikan peluang, kita gunakan peluang tersebut. Kerana hari ini masih kita lagi sehat, kita lagi kuat, maka insya-Allah kita tunaikan. Tapi sampai satu hari nanti, seperti mana yang kita lihat, orang-orang yang nak berpuasa tapi tak mampu untuk berpuasa, dan rugi dia. Ya. Baik, sekarang kita masuk balik hadis yang baru dalam bab, masih lagi kita dalam bab bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang menuju kebaikan supaya menghadapi dan bersungguh-sungguh tanpa keraguan. Kita beragama ni, kita hidup beragama ni, kita yakin dengan agama yang kita anuti. Oleh kerana itu zikir pagi dan petang, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kita telah menganggapkan ataupun kita telah meletakkan keredaan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang keluar daripada hati kita. Lepas tu kita meletakkan agama ini, kita reda sebagai agama kita. Oleh kerana itu ya, tuan-tuan dan perempuan, kita kena istiqamah dalam beramal dan terus beramal sampai datang keputusan Allah, yakni bila nyawa kita sudah sampai masanya. Kita telah membicarakan dalam bab ini, umur kita tak ada siapa yang tahu umur kita sampai bila. Betul? Dan kita telah ceritakan pengulangan kejadian kita tu akan terjadi. Baby macam baby balik. Betul? Dan noktah kita adalah kematian. Kalau Allah panjangkan umur sampai ke nyanyuk, kematian juga. Allah panjang umur sampai tua, yang tak nyanyuk, kematian juga. Dan Allah matikan kita di waktu muda juga. Jadi semua titik noktahnya adalah kematian. Semua kita akan mati, confirm. Tapi tak tahu bila. Tetapi yang jadi masalah persediaan kita. Dan semua kita akan menghadapi peringkat-peringkat yang berlalu begitu cepat. Masa yang berlalu begitu cepat. Dan yang menakutkan pada waktu usia kita tua, dia ada waktu-waktu yang menakutkan. Waktu fitnah, ujian yang datang. Waktu sekarang ni, fitnah yang datang, kita tak dapat nak membezakan antara hak dan batil. Ini merupakan satu ujian yang berat. Dan di waktu kita nyanyuk, kalau sampai waktu tu, na'udzubillah, Rasulullah minta doa lindung daripada arzalil umur, yang dikatakan pada hari tua yang mana anak-anak tak mampu nak jaga kita, melainkan anak yang soleh. Waktu tu adalah waktu yang menakutkan. Dah sampai kita macam kategori budak-budak. Budak-budak pakai pampers, kita pakai pampers. Budak-budak merangkak, kita pun merangkak. Budak-budak makan benda lembut pasal tak larat, gigi tak ada, kita pun makan benda lembut, gigi dah tak ada. Subhanallah.
Dan perubahan itu berlaku akhirnya sebelum budak-budak muncul ke muka bumi, dia dalam perut ibu, kita selepas muncul di muka bumi, kita dalam perut bumi. Itu je. Ingat, kita tak boleh lari daripada kematian. Semua kita akan merasakan kematian. Oleh kerana itu peringatan demi peringatan Allah bagi. Kena pula bulan Ramadan ni, peringatan. Tuan-tuan dan perempuan, ambil peringatan ini. Mati yang paling kita takut di antaranya mati dalam keadaan baghtah, yakni terkejut, mati mengejut. Mati yang tak dan kita plan nak buat begini, kita tak plan untuk bertaubat, pun mati dalam keadaan kita tidak bertaubat, rugi kita. Maka di sini kita mengambil pengajaran dan peringatan daripada Allah supaya kita sentiasa dalam berhati-hati menghadapi urusan dunia, yang mana ianya hanya tipu daya yang sementara, tetapi kehidupan akhiratlah yang terbaik untuk kita hadapi. Baik, kita sambung balik pelajaran kita dalam bab ini. Hadis yang ke-5 ataupun 91. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insan minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjama alqaum qala Abu Dujana ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Ismu Abi Dujana Samaku ibnu Kharashah. Qauluhu ahjama al-qaum ay tawaqqafu wa faliqa bihi ay syaqqa hammal musyrikin ay ru'usahum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya pada perang Uhud. Kemudian baginda bersabda, siapakah yang bersedia menerima pedang ini? Maka mereka mengacukan tangannya. Setiap orang dari mereka berkata, saya. Beliau berkata lagi, siapakah yang sedia menerimanya dengan memenuhi haknya? Maka semua orang terdiam. Selanjutnya Abu Dujanah berkata, saya akan menerima pedang itu dengan memenuhi haknya. Lalu Abu Dujanah pun mengambil pedang itu, kemudian digunakan untuk memenggal kepala kaum musyrikin. Abu Dujanah namanya adalah Sama' Kharashah, dan perkataan ahjamal qaum iaitu mereka terhenti, terdiam. Falaqa bihi yakni memecah, memenggal. Hamal musyrikin adalah kepala mereka. Baik. Dalam hadis ini berkaitan dengan tajuk dalam kisah satu hari. Kita tahu dalam kisah perang Uhud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hari perang Uhud sebelum berlakunya perang, dia bermesyuarah. Dia bermesyuarat dengan para sahabat bagaimana kedudukan kita. Adakah kita perlu keluar daripada kota Madinah ataupun mempertahankan di kota Madinah. Kita tahu sebelum itu Badar, lepas tu Uhud. Tetapi masalahnya sekarang, bila Rasulullah bermesyuarat, terdapat golongan mesyuarat itu adalah golongan munafik. Ya. Jadi berlakulah sedikit, ya, perbincangan yang hebat tentang perlukah kita keluar ataupun kita duduk di kota Madinah. Madinah dulu ada kota. Bila kita sebut kota, macam kota Mekah tu, dia kadang berkota lah. Macam mana nak sebut kota? Kota lah pagar. Pagar besar. Ya. Jadi macam apa, pagar kecil, apa? Dinding. Dinding macam Jerman dulu, dinding Berlin tu kan. Atau sekarang Israel buat dinding tu, kota. Dan kehidupan kota ni, ya, apa-apa juga boleh dihidup. Walaupun orang kepung setahun, 2 tahun, mereka boleh hidup dalam tu. Kerana apa? Konsepnya dalam kota tu ada pertanian, ada, semua ada. Ya. Maksudnya tak ada siapa pun nak boleh kacau dalam masuk dalam tu, melainkan dibuka pintu kota tu. Jadi Rasulullah berbincang dengan para sahabat, apakah kita perlu keluar ataupun masuk bertahan di kota tersebut. Dan segelintir para sahabat mengatakan bertahan, tapi kebanyakan kata keluar. Orang berbahagi kepada dua, masuk dan berada di kota, yang lain kata keluar. Maka bila Rasulullah melihat kebanyakan mereka itu mengatakan keluar, maka disitulah Rasulullah mula pakai baju perang, kan? Topi perang. Lalu ada di kalangan sahabat merasakan serba salah, ya, seolah-olah memaksa Rasulullah. Lalu mereka minta maaf, ya Rasulullah, kami tarik balik, biarlah kita pertahankan di kota.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para nabi bila dah pakai baju perang, dia takkan tanggal. Maksudnya mesti kita keluar. Jadi keluarlah para sahabat. Dan kita tahu kisahnya sampai di satu perjalanan, kalau kita pergi ikut umrah tu kan, program umrah tu ataupun haji, kita menuju ke ke Jabal Uhud tu, di belakang bahagian utara Masjid Nabawi tu, maka kita menyaksikan satu kawasan tu, orang munafik telah menarikkan tenteranya sebanyak lebih kurang 300 ke 400 orang untuk keluar. Bayangkan tentera Badar 314 lebih kurang berlawan dengan 1000. Maksudnya seorang tu terpaksa lawan 2 orang. Masuk tentera Uhud, tentera Islam hanya 1000 lawan dengan tentera kafir Quraisy berapa? Berapa? Dah confused. Ustaz pun dah confused. 300, 1000, 1000, 10,000, 10,000. Ya? 10,000, 100,000. Perang Khandaq. Okey. Jadi bila tarik 300 orang, dah tinggal kurang. Lalu berlaku pertembungan, dan kita tahu kisahnya. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di sini, siapa yang boleh mengambil pedang aku dengan memegang pedang aku ni, yakni mengambil pedang aku. Mula-mula Rasulullah kata begitu. Semua sahabat berlumba-lumba, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Pasal ambil je kan, pegang. Semua orang nak. Okey, aku ya Rasulullah. Semua berebut nak menunjukkan para sahabat berlumba-lumba nakkan pedang Rasulullah tu, yang dinamakan Zulfiqar. Okey. Kemudian Rasulullah tak bagi walaupun seorang. Dia ulang balik pertanyaan ini. Siapa yang boleh memegang pedang ini dengan sebenar-benarnya, menggunakan pedang ini dengan sebenar-benarnya? Waktu tu semua terdiam. Pasal takut. Kenapa? Bila Rasulullah kata pedang tu nak dibagi dengan sebenar-benarnya, mesti diguna dengan cara betul. Jangan pergi ambil pedang tu duduk siang bawang pula, kan? Tak boleh. Jadi nak gunakan dengan secara yang betul, di situlah mereka terdiam. Lalu bangkit Abu Dujana, ya, seorang sahabat Nabi yang hebat ni, Abu Dujana kata, "Ana ya Rasulullah, aku akan memegangnya dengan sebenar-benarnya." Maksudnya aku akan menggunakan sebenar-benarnya. Lalu Rasulullah bagi. Subhanallah, Abu Dujana. Siapa lelaki ni yang dikatakan nama dia Samak ibn Kharashah? Lelaki ni, Abu Dujana ni, bila pegang pedang tu, dia pegang, dia bawa balik, dia tukar baju dia. Dia tukar baju dia berwarna putih, dan dia ikat kepala dia dengan kain putih. Maksudnya apa dia? Kain kafan. Itu istilah dia. Orang semua tengok Abu Dujana memakai pakaian itu, dan mereka kenal Abu Dujana. Mereka kata, bila Abu Dujana telah memakai pakaian itu, berarti dia berperang untuk mati. Subhanallah. Dan betul, hakikatnya peperangannya begitu dahsyat, yang dikatakan Abu Dujana ni, bayangkan, kafir musyrikin pakai topi besi, baju besi, dia buat hentakan tu terbelah ni. So, kuat kekuatan Abu Dujana. Sewaktu dia bawa pedang tu, dia berjalan dalam keadaan macam mana tentera berjalan? Ya, dongak sikit, hentak kaki kan. Kan, betul ke? Saya pun tak tahu tentera. Kita tengok hari kan 31 Ogos tu kita nampak lah. Jadi dia mengangkat dada, lepas tu dia berjalan dalam hentak kaki. Rasulullah kata, inilah jalan yang Allah tak suka. Nanti dulu, boleh cepat ni ketawa kan. Inilah jalan orang yang Allah tak suka, kecuali di dalam tempat ini. Kan, peperangan. Berarti dia jalan tu, tempat tu betul. Dia jalan dalam keadaan hentak kaki tu, yang mana Allah larang menghentak kaki tu, kan. Dia berjalan. Tapi anak kita hentak kaki juga, kan. Pergi sidai kain, amboi jalan. Nasib baik rumah kita bukan rumah kayu, dah runtuh habis. Dak nak suruh sidai kain je, basuh pinggan malah main. Okey. Jadi itu dia hentak kaki, dan akhirnya sahabat-sahabat menyaksikan bagaimana pertarungan ini begitu dahsyat, dan Abu Dujana telah membuktikan hak pedang itu habis. Mana ada kafir musyrikin, dia
bunuh. Ya, subhanallah. Jadi hadis yang mulia ini merupakan dalil bahawa seorang hamba harus segera dalam melaksanakan kebaikan. Jangan sampai menunda-nunda, senantiasa memohon pertolongan pada Allah. Apabila ia sudah mohon pertolongan pada Allah sambil berprasangka baik, maka Allah akan menolongnya. Hadis ini pula sebagai dalil tingginya perhatian Nabi pada umatnya. Beliau tidak langsung memberikan pedang pada salah seorang, tetapi memberikan dulu ke khalayak umum dalam segala hal. Oleh kerana itu seorang hamba harus menjaga aturan Allah, jangan sampai fanatik pada satu orang. Jadi kita tahu dalam kisah ni, dia tidak bagi kepada orang-orang yang tak layak. Pertama dia offer, dia tengok dulu, tapi semua tak layak. Lepas tu akhirnya baru dia bagi kepada orang yang betul-betul nak memegang dengan amanah. Dan begitu juga dalam bab ini, kita bila nak memegang amanah, ya, kalau kita tak mampu, jangan pegang amanah. Teruk kita. Apa kita nak jawab depan Allah setiap benda yang kita lakukan? Kita teringat balik waktu kita kerja pejabat. Kalau kita pernah kerja pejabat, selai kertas kita ambil pada pejabat tanpa izin, tanggungjawab kita depan Allah nak menjawab macam mana. Satu pen, alah tak apa, satu pen, silap kita, satu pen itu akan ditanggungjawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dipertanggungjawab. Pen besar apa? Ya, besar kat zarah tu pen, kan? Menunjukkan bahawa ianya satu benda yang berat kita nak hadapi depan Allah. Bukan senang, ya. Bukan senang perkara ini. Kita nak minta maaf balik pada bos kita, kan. Allah dah pencin lama dah, aku dah buat kerja ni. Kena. Harta hak, pejabat hak, sekolah hak, itulah hak yang kena kita tanggungjawabkan. Jadi begitulah kita menyaksikan para sahabat berlumba-lumba nakkan kebaikan. Macam ibu, Masya Allah, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan datang ke majlis macam ni, kalau ikut waktu macam ni sedap tidur, kan. Ya, tidur je, kan. Jadi maksudnya kita berlumba-lumba datang menuntut ilmu, mencari kebenaran, mencari jalan untuk melepaskan kita dari neraka, mencari jalan untuk menuju ke syurga. Oleh kerana itu jangan biarkan kita kosong, jangan biarkan kita tak ada ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, kita bertanggungjawab depan Allah kejahilan kita. Tak ada alasan depan Allah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis sadis, an Zubair ibn Adi qala Sinta Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilahi ma nalqi min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Zubair ibn Adi berkata, kami mendatangi Anas ibn Malik dan mengadukan penderitaan yang kami alami dari kekejaman Al-Hajjaj. Okey. Hadis ini merupakan satu perkara usul bagi mereka yang nak mengelakkan diri menjadi khawarij, bagi mereka yang nak mengelakkan diri daripada terkeluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Amat penting ya hadis ini, di mana satu kelompok, kalau ikutkan ini menunjukkan bahawa tabi'in yang datang pada Anas ibn Malik, dan Anas ibn Malik waktu tu dah tua, ya, umur Anas ibn Malik sampai 100 lebih yang dikatakan, dan dia mempunyai anak cucu yang banyak, 100 lebih juga. Masya Allah, anak cucu dia. Ya, kalau berkumpul dekat ni, dekat stadium, cukup anak-anak dia aja, anak cucu dia, ya. Di mana mereka datang mengadu kepada Hajjaj tentang kezaliman, mengadu pada Anas tentang kezaliman Hajjaj. Kenalkan Al-Hajjaj, lelaki yang paling zalim di zaman kerajaan Bani Umayyah. Kalau kita lihat pada zaman ini, ya, setengah orang kata yang tu zalim, orang tu zalim. Tak ada apa-apa. Zaman Hajjaj ni, zaman Bani Umayyah, sahabat masih hidup. Hajjaj adalah lelaki yang memang zalim. Salah sikit, hukum dia pancung. Salah sikit pancung. Kalau salah besar, lagi pancung. Memang salah sikit pancung. Orang yang kena curi dan orang yang mencuri, dia bawa kedua-dua. Salah jawab dia, yang kena curi kena pancung, yang mencuri pun kena pancung. Kita heran, kan?
Orang kalau kena kecuri itu tak salah aja maklumat yang kamu bagi, kamu kena pancung. Dia kata aku kena ragut rantai satu, gelang satu. Dia tak sebut cincin satu. Kan? Cek ada 3. Kenapa ada 3? Oh, kamu nak tipu aku. Dia pandang tu, pancung. 2 orang kena pancung. Itu masyhur di zaman Hajjaj. Dan konsep dia pancung, salah seorang pancung semua. Tu yang syok tu. Syok pula, kan? Dia panggil pencuri tu, bila dapat tahu orang mencuri, lelaki mencuri, dia pergi kumpulnya macam orang Taman Tun. Semua orang di Taman Tun ni kena berkumpul. Lelaki sahaja. Kumpul. Mula dia buat roadblock tu, tahan semua. Okey, kumpul. Semua orang kumpul. Tak ada tinggal walaupun seorang. Kecuali yang dikategorikan. Bila tahu budak-budak tak ada, okey, budak-budak lepas. Okey. Istihar. Siapa di kalangan kamu mencuri, angkat tangan. Itu je. Jadi siapa yang takut tu, dia tak angkatlah tangan. Takut kan? Aku ulangi balik, siapa yang mencuri, angkat tangan. Tak mau juga, kan? Yalah, kita takut juga, kan? Sekali lagi aku katakan, siapa yang mencuri, angkat tangan, ataupun aku akan pancung semua kamu. Bila dengar pancung semua kamu, dalam tu ada ayah dia, ada abang dia, ada pakcik dia, ada semua ada. Dia pun berfikir, takkanlah sebab aku semua mati, kan? Lalu dia angkat tangan. Kalau dia tak angkat tangan, habis semua dipancung. Itu konsep Hajjaj. Macam kisah masjid yang berlaku di Kufah. Dia datang, pihak gubernur sana minta dia datang untuk menyelesaikan masalah Ahlul Kufah. Siapa Ahlul Kufah tu? Grup-grup Syiah Iraq apa semua tu. Ya. Dia berdiri di atas mimbar. Dia pandai bersyair. Dia bercakap tu seolah bahasa sastra dia. Sebelum dia bercakap tu, dia panggil semua penduduk Kufah datang. Datang semua. Lepas tu duduk. Tentera-tentera dia duduk semua dekat tepi pintu, kalau ikut kisah yang begitu. Lepas tu Hajjaj mengatakan, dia ada ucapan dia. Lepas tu kemuncak ucapan dia, aku mendapati, aku berada di satu tempat yang mana aku melihat buah-buahnya sudah ranum untuk layak dipetik. Itu bahasa sastra dia. Orang Kufah ni dulu masjid dia belum masjid tile kita ni kan, mama tu. Pasir biasa, dia ambil batu dibaling kat Hajjaj. Pum, kena topi besi dia. Dia tengok, orang buat dia kecewa. Lepas tu yang sana pula baling, tung, kan. Dia main jaga benur dia, kan. Okey. Dan aku akan memetiknya bila sampai masanya. Dan bila aku meletak topi ini, kamu akan kenal siapa aku. Orang gelak, baling lagi, tung, tung, kan. Dia pun angkat topi dia, zoom. Orang tahu Hajjaj, kan. Semua pintu ditutup. Dan sejarah menceritakan mengalir darah keluar masjid. Semua mati. Tu dia Hajjaj. Dikatakan pada zaman dia, berpuluh ribu lelaki yang mati dan berpuluh ribu perempuan yang mati. Zaman Hajjaj. Salah sikit pancung. Mana ada hukum Islam macam itu, kan? Okey, kita kena faham tentang situ konsep dia. Salah sikit pancung, salah sikit pancung, salah sikit pancung. Kes maaf kata, kes seorang lelaki buang air tepi jalan. Waktu tu dilarang buang air merata-rata. Ya. Lelaki tu lelaki asing. Dia datang buang air tepi jalan. Lalu ditangkap. Dia kata, saya tak tahu hukum sini. Okey, kami terima alasan kamu, tetapi hukum sini mesti dijalankan. Buang air, pancung. Pancung, sum. Ingat ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, nasib baik kita tak hidup zaman Hajjaj. Kalau hidup zaman Hajjaj, parking terlebih masa, kan? Pum, kena pancung semua. Siapalah punya kereta tak ambil-ambil, dah 2-3 hari parking kat sini, dah tak ada dah orang tu, dah kena pancung. Ya, ni dia Hajjaj, kezaliman yang begitu dahsyat. Dan akhirnya dia membunuh ketua tabi'in, Sa'id ibn Musayyib. Ya, dengan keadaan yang teruk dia bunuh. Tapi lepas tu dia tak bunuh. Kenapa? Sa'id ibn Musayyib berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau beri satu nyawa pun selepas kematian aku. Rupanya memang dia terus sakit dan dikatakan dia mati. Dikatakan aku terkena sumpahan Sa'id ibn Musayyib. Doa tu.
Okay. Jadi ini dia Hajjaj. Tidak ada orang yang paling zalim seperti Hajjaj dari dulu sampai sekarang. Tak ada. Ya, pasal dia bunuh orang Islam tu. Tapi Ibnu Abbas pernah meriwayatkan di hari-hari kematian Hajjaj ini, dia pernah mengucapkan satu ucapan. Dia kata, "Ya Allah, orang mengatakan aku ini engkau tidak ampunkan dosaku kerana banyak bunuh, tetapi aku tetap mengharapkan pengampunanmu." Masya Allah, kan. Ibnu Abbas kata, aku rasakan dengan ucapan inilah Allah akan ampun dia. Masya Allah. Okey, sekarang kita masuk dalam bab ini tentang para tabi'in datang mengadukan kejahatan Hajjaj. Ni dia. Jadi mereka datang bertemu dengan Anas ibnu Malik, menceritakan kekejaman Hajjaj. Hajjaj tahu, Anas ibnu Malik tahu kekejaman Hajjaj. Waktu tu Anas ada, Ibnu Umar pun masih hidup. Walaupun kezaliman yang dilakukan begitu, Ibnu Umar masih lagi solat di belakang dia. Dahsyat ni. Dia melakukan kabair, bunuh kan, dengan tanpa sebab yang betul. Sedangkan hukum kisas, hukum bunuh ni ada hukum had dia, tetapi dia bunuh semua dengan cara yang tak betul. Tetapi Ibnu Umar masih lagi solat di belakang dia. Penting ni. Kenapa? Kerana dia waktu tu menjadi gubernur ataupun ketua yang telah dilantik. Satu benda yang besar, kaedah ahli sunnah wal jamaah. Nak menceritakan, okey, kita lihat dulu, nanti saya akan kupaskan lagi. Lalu Anas mengatakan, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk darinya, sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian, yakni mati. Aku mendengar hadis ini dari Rasulullah. Anas kata, sabar. Oi, kalau kita pada zaman itu berlaku pada zaman sekarang, apa agak kita buat? Pertama, maaf kata, demonstrasi. Betul tak? Tuan-tuan dan perempuan, ini satu pengajaran. Ini yang kita kata, selesaikan dengan cara 3 kurun yang terbaik. Anas kata sabar. Ya Rasulullah, kalau kita, apa Anas, sikit-sikit sabar, sikit-sikit sabar. Kita tak sabar. Tapi Rasulullah kata sabar. Sehingga, maaf ya, sehingga kemuncak dia datang dan memukul kamu. Sabar, kata Rasulullah. Sehingga kemuncak dia ambil harta kamu. Sabar. Tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang susah kita nak terima pada zaman ini kerana kita tidak ditarbiahkan mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu pasal silap sikit kita terus memberontak, silap sikit kita keluar demonstrasi. Masalahnya keburukan keluar cara itu lebih besar, mengundangkan keburukan yang lebih besar, ya, mendatangkan keburukan yang lebih besar. Oleh kerana itu jangan meletak sabar. Rasulullah kata sabar, sabarlah. Ya, tak boleh sabar, sabarlah, kan? Tak boleh juga. Bila kita tak boleh, kita sedang melangkah ke alam yang dikatakan alam khawarij. Tetapi kalau kita sabar, mengikut tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in yang betul-betul bertakwa kepada Allah, kita akan menyaksikan perjalanan dia begitu. Itu pasal bila kita bicarakan, kerana Rasulullah cuba menghalang berlakunya penumpahan darah dan perpecahan ummah. Pemerintah, walaupun pemerintah tu zalim, selagi dia bernama Muslim, maka ketaatan tu kena ada. Subhanallah, satu ini adalah satu kaedah yang besar dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, tetapi ramai yang tak faham. Lepas tu dia berkata kita pengecut, kita biarlah orang nak kata apa-apa pun, tapi bila dah Rasulullah kata begitu, bagi saya sami'na wa ata'na, kebaikan tu lebih banyak, ya. Jadi bila dikatakan di sini zaman setelah itu, mana tadi? Bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk darinya. Hari ini kita rasa teruk dah, tapi esok lagi teruk. Esok lagi teruk. Yang akan datang lagi teruk. Cukup kita tengok dalam kejadian-kejadian jenayah sampai tahap yang begitu dahsyat. Mula tak ada apa, ya, anak-anak kita main kat luar, okeylah, tak apa. Tapi sekarang dah tak boleh. Terlepas pandang lah, mula risau. Disebabkan kes seorang budak yang mati tu, yang kena bunuh, simpan letak dalam beg. Semenjak kejadian itu kita lihat berlaku benda-benda yang pelik. Dah mula takut. Dulu parking-parking kereta, tak apa ada anak bini dalam tu, biarkan enjin hidup, kan. Tapi sekarang tak boleh dah. Zoom kata terus ada aja orang yang nak masuk. Subhanallah, menakutkan.
Dulu rumah kita pun tak menjadi masalah, sekarang subhanallah menjadi masalah. Nampak tak? Makin lama makin menakutkan, makin lama makin apatah lagi dengan WhatsApp yang kita nampak, yang dikatakan dicolek budak, dipancung, dibelah perut, diambil organ dalam tu, lagi menakutkan kita. Subhanallah, bagi saya menakutkan. Itu dia bala yang Allah datangkan. Allah sedang menguji kita benda-benda yang begini. Ya, satu benda yang makin lama makin menakutkan, makin lama makin menakutkan. Sampai tahap di waktu tu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri itu lebih baik daripada yang berjalan. Sampai kemuncak begitu fitnah yang datang kalau kita tak hadapi. Macam mana benda-benda yang jahat ini masuk begitu dahsyat. Yang katakan telefon pintar hanya untuk orang yang pintar. Buka aja, anak-anak kita boleh tengok maksiat di atas tangan ni. Bahaya tuan-tuan dan perempuan. Saya bercakap melalui pengalaman kita tengok. Itu pasal kadang-kadang orang kata, kenapa ustaz tak bagi anak-anak telefon? Bukan masalah apa ustaz kolot ke apa, tetapi kita merenung jauh. Biar budak ni dah mampu untuk memegang telefon, dah ada amanah, baru kita bagi. Kalau tak, telefon yang kecil-kecil itu je lah. Pasal apa? Kita tengok satu benda yang berlaku pada masyarakat kita. Anak-anak dulu kita hantar kat babysitter dengan harapan baik, alhamdulillah baik. Tetapi sekarang tengok, hantar kat babysitter, apa berlaku? Kecil mati, tersekat ni mati. Semua mati, kita pun hairan. Bila dia tunjuk babysitter tu, dia suap budak tu, tonyong macam tu je. Kesian. Rasa berdebar tu, kita tengok tu berdebar, la ilaha illallah, macam tu. Yang tu pula kita tinggal pada bibik. Tu dia buat roti canai budak tu. Tum. Bangkit, bangun pagi, mak bapak dah tak ada. Mak bapak keluar pukul 5, pukul 6, baby tidur lagi. Balik, baby dah tidur pula. Mana nak kenal mak bapak, kenal bibi dia. Dan akhirnya telur anak pun telur bibi dia. Sebut cakap pun bahasa bibi dia. Kasih sayang kita hilang. Masya Allah. Oleh kerana itu fitnah berlaku begitu sekali. Ya, kita tengok pula cerita-cerita dalam surat khabar apa berlaku. Ya, dekat sekolah dengan harapan dapat didikan, tapi apa berlaku? Tengok, budak darjah 3, darjah 4 tutup semua pintu, berlaku dalam kelas. Kita tengok tak terima di akal. Tapi itulah yang berlaku. Sampai kita dah jadi cemas. Ya, cemas. Itu belum lagi budak-budak yang dah remaja tu, lagilah habis cerita. Oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan perempuan, hari demi hari ada perkara yang berlaku yang menakutkan. Bagi orang yang ada iman sampai satu tahap hari yang menakutkan itu, dia kata apa? Ya Allah, sampai bila dia lalu dekat kubur, ya Allah, alangkah baik jika aku menjadi seperti ahli kubur ni. Kenapa? Fitnah terlalu besar. Dan kita berada pada zaman dia. Ya, kita berada pada zaman dia. Subhanallah. Kerana kita rasa tak tahan dah nak menanggung apa yang berlaku di depan mata kita. Semua ni asalnya okey, tetapi bila dah sampai tahap video, X-ray, apa lagi, ya, menakutkan. Semua anak-anak kita tengok dia masukkan maklumat tu, dan akhirnya kita pula kurang bagi didikan secara betul. Habis rosak anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah. Ya, minta lindung. Kita harapkan anak-anak kita semua, termasuk kita, menjadi zuriat yang saleh, ya, menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Tapi zaman ini adalah zaman fitnah. Cuma nak menceritakan hari yang akan datang lagi menakutkan. Hari yang akan datang lagi menakutkan. Oleh kerana itu jangan tunggu amalan kita sampai hari yang akan datang. Takut sampai hari akan datang kita tak boleh nak beramal. Amalan dah tertutup disebabkan masalah-masalah yang tertentu. Ya. Macam sekarang bila orang kata umrah, problem dah. Kenapa? Terhad, dilimitkan. Dulu okey, pergi bila nak pergi. Sekarang dah payah dah. Begitu juga kita. Hari ni Masya Allah sihat. Tiba-tiba dah sakit lutut. Allah dah start larat nak semayang tarawih berdiri. Semayang duduk nasib baik. Tapi kalau dah tak larat nak pergi masjid, semayang kat rumah ustaz boleh lagi kan. Tapi nak menceritakan, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang dalam usia kita yang begini. Ya, subhanallah. Jadi peringatan dalam bab ini, Anas mengatakan akan berlaku satu peristiwa yang lebih menakutkan, dan kita berada di zaman peristiwa-peristiwa yang menakutkan itu. Ya.
Penjelasan hadis ini sebagai dalil wajibnya bersabar dari pemimpin yang buat zalim dan kejam, kerana kamu dan mereka akan sama-sama menghadap kepada raja semua raja. Nescaya kamu akan mengalahkan, memperkarakan mereka pada hari kiamat jika mereka telah menzalimimu. Maksudnya hadaf kita di akhirat, kalau mereka zalim kita, kita akan selamat di akhirat. Ya, kita akan dapat membela diri kita di akhirat. Ya, penting. Dan apa kemuncak kezaliman itu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam satu hadis, kalau kita menyaksikan, ya, dalam hadis itu mengatakan, sehingga kan seseorang itu bercita-cita kalau boleh dia hidup di bumi ini, dia dalam keadaan sakit, terluka, apa semua, kerana setiap luka-luka kita, setiap kesakitan kita, semuanya ada pahala, ya, pengampunan dosa. Okey. Hadis yang berikutnya, Allah, dia tak ada air pula bulan Ramadan ni. Sebab hadis yang berikut ni hadis dhaif kalau ikutkan. Okey, Albani mendhaifkan, dan dhaif dia dhaif jiddan. Dhaif sangat-sangat. Okey, hadis yang As-Sabi' an Abi Hurairah anna Rasulullah, kata dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datang 7 perkara. Okey, hadis ini dhaif, walaupun ada maksud dia betul, tapi hadis ni nak dinasabkan kepada Rasulullah dhaif. Ada hadis lain nanti yang kita akan saksikan. Hadis yang berikutnya anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumul Khaybar la'utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullaha ala yadayhi. Qala Umar ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib fa'atahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu 'alayka. Fasara Aliyun syai'a summa waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas? Qala qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Fasawartu wa bisin muhmalah ay wasab apa? Wasabtu mutatalli'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar, aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah akan memberi kemenangan melalui tangannya. Umar berkata, aku tidak begitu bercita-cita menjadi pemimpin kecuali hari itu. Maka aku menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Talib dan menyerahkan panji itu kepadanya seraya bersabda, majulah ke depan dan jangan kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberikan kemenangan. Okey. Jadi di dalam hadis ini menceritakan satu kisah yang mana sewaktu berlaku perang Khaybar. Khaybar adalah satu kota yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kota yang dimiliki oleh orang Yahudi yang mana mereka duduk tinggal dalam tu dan hidup dalam keadaan terselamat, ya, kota Khaybar. Lalu mereka meruntuhkan sendiri disebabkan kesalahan mereka, pengkhianatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita heran, ya, kenapa orang Yahudi ada di Mekah? Kalau ikutkan mereka, keturunan mereka di Palestin sana, macam mana dia boleh ada kat Mekah? Mekah, Madinah. Bukan setahun, 2 tahun, beratus tahun dia dah ada kat Madinah. Ya. Kak ni jarang datang boleh jawab, heran ya. Baik.
Ya, dia menunggu Nabi akhir zaman yang muncul. Kenapa Nabi akhir zaman yang muncul itu akan muncul di tanah yang dikatakan banyak pohon tamar dan dikelilingi oleh bukit yang dikatakan dua bukit yang terkenal itu. Ya. Jadi oleh kerana tu mereka para nabi Bani Israel ni kebanyakan nabi dikeluarkan dari generasi mereka. Dan mereka tahu kelebihan nabi yang terakhir ini, nabi akhir zaman ini. Lalu mereka bersegera datang ke Madinah dengan harapan kot-kot anak cucu mereka lah jadi nabi. Dah keturunan mereka banyak nabi dengan harapan yang begitu tinggi. Mereka pun duduk ya bercucu cicit kat situ. Ya. Sampai bayangkan Khaybar jadi tanah mereka, ya. Sana sini semua milik mereka. Perniagaan di Madinah tu, ya, subhanallah, semua milik Yahudi. Itu yang menarik tu kan. Bagaimana bila Rasulullah masuk, gulung tikar orang Yahudi. Ya. Itu kena study tu, ya. Yang dikatakan wala' wal bara'. Dalam siri perniagaan kita, wala' wal bara'. Maksudnya kita cenderung pada peniaga muslim. Peniaga kafir kita tak nak. Tapi tak boleh nak buat. Ya. Pasal isu coklat tu pun dah tunggal langgang orang Islam duk bergaduh. Kita pun hairan, kan? Apa salah ekonomi Islam kita bantu? Tapi ustaz orang Islam buat niaga pun banyak nipu juga. Kita habislah bab tu, kan? Tapi nak menceritakan pada zaman Rasulullah bila walak tu berlaku hanya untuk orang Islam, mereka bantu perniagaan tu orang Islam saja. Orang Islam beli pada orang Islam, tak beli pada orang kafir. Semua beli kepada orang Islam. Itu yang berjaya. Orang Islam kekuatan dia begitu. Yang pernah dibuat oleh satu golongan yang sesat dulu, yang disebutkan Al-Arqam. Al-Arqam ni dia buat konsep begitu. Semua jemaah dia beli di bawah grup dia aja. Tapi yang tak syok tu dia hentam jenama-jenama lain. Ya, dia nak produk dia tu ni, tapi dia hentam jenama lain. Tapi orang jemaah-jemaah dia akan beli bawah dia. Itu pasal kuat ekonomi dia. Kuat. Jemaah dia saja berapa ribu. Itu pasal bila isu dia sesat tu, sesat beribu yang sesat. Bila yang sekarang ni duk sibuk dia mengaku Abuya sebagai Rasulullah, beribu yang jadi begitu. Nauzubillah min zalik. Ya. Tapi nak menceritakan begitu kena ada perniagaan kita. Okey, baik. Ni kan bila orang Islam nak jual, kamu ni kan, mula dia kita pelecehkan dia. Apa jual kuih bangkit, orang nak tidur dah nak bangkit apa? Cewa misalan kan. Baik. Tapi nak menceritakan di sini, ya, kekuatan ukhuwah para sahabat menggulingkan, ya, peniaga-peniaga yang dibuat oleh orang Yahudi. Mereka cuba memastikan itu dalam kisah Salman Al-Farisi. Kita tahu bagaimana dia dapat datang ke Madinah sewaktu dia mula keluar daripada istana dia anak menteri kan, dia anak menteri daripada singgah sana dia tu, mahligai dia tu, anak menteri pergi belajar dengan orang Kristian. Bapak dia marah, kurung dia. Kamu agama Majusi, sembah api, tak boleh. Tapi dia dapat lepas. Dia dapat lepas tu lalu dibawa ke Syam. Di sana dia belajar dengan tok guru dia. Seorang tok guru, dua orang, tiga orang dia dah pergi belajar. Yang keempat tu, semua tok guru ni pas kata, aku kenal seorang lagi, aku dah nak mati ni, pergilah belajar kepada yang ni. Yang ni pula dah nak mati, bagi tahu pergi yang ni. Yang ni nak mati pula, bagi tahu pergi seorang lagi. Dan seorang ni dah nak mati, dia kata, aku rasakan sesungguhnya Nabi akhir zaman ni dah nak keluar ataupun dah keluar. Maka kamu cuba pergi ke yang disebutkan Madinah. Ini menunjukkan semua ahli kitab dulu tahu bahawa kemunculan Rasulullah SAW. Semua tuju kepada Madinah. Cuma salah mereka Yahudi disebabkan mereka sangka Rasulullah muncul dalam bentuk lahir di Madinah. Tetapi bila didapati Rasulullah muncul dalam bentuk hijrah ke Madinah. Itu je beza dia. Apabila Salman Al-Farisi duduk di atas pokok tamar, kita tahu kan, pada akhir tu, lepas tok guru dia kata, dia minta orang, tolong tunjuk, bawakan aku, kafilah ni, bawakan aku pergi ke Madinah. Zaman dahulu, kafilah ni bila dia ada grup, orang kata dia buat khianat pada orang yang nak tolong dia. Orang yang minta pertolongan tu. Dia bawa tengah jalan, dia meeting, orang ni kalau kita jual, besar harga ni. Rupanya, bawa sampai Madinah, dia tangkap Salman, diikat, dia lelong sebagai hamba abdi. Kesian kan.
Tu dia kedudukan Salman, daripada anak menteri jadi hamba abdi. Lelong macam cerita tu kan, 1 pound 2 pound kan. Akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi. Di situlah dia berkhidmat dengan Yahudi tu, panjat pokok kurma. Ya, panjat pokok kurma. Kita pun sonok pasal apa, di Malaysia, di Kelantan kurma pun dah berbuah kan. Tahu kenapa berbuah? Orang lain tanam tak berbuah. Kedah buah, Kelantan buah. Ya. Cuba tengok, banyak dah pokok kurma di situ. Itu sebab dia. Pasal kurma dia tak boleh hidup single. Dia berpasangan. Kalau nak tahu, dia mesti dikahwinkan. Kalau tak, dia takkan. Hidup kita tanamlah, lepas makan buka tu tanam, tumbuh la ilaha illallah. Aku dah bercucu tak buah-buah. Memang dia tak buah lah. Kita tanam apa sebatang dia. Itu jadi kurma jantan. Kurma betina ada cara dia. Okey. Jadi siapa nakkan buah, tanam 2-3 biji kurma. Tapi ada juga, kalau 3 tu pun jantan juga. Kurma yang kita makan biji tu tanam, tu kurma jantan. Kurma betina dia tak ambil begitu. Kalau ikut orang yang sampaikan, orang Mesir dululah mencerita, dia ambil, kalau pokok tu besar, ada macam dia tumbuh macam ubi kan, pisang tu kan, dia tumbuh. Itulah betina, ambil tanamkan. Macam tu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, apa ustaz masuk kurma pula, heran. Bulan puasa pula tu. Okey, jadi apabila Salman panjat tu, tiba-tiba Rasulullah datang. Itu yang datang orang Yahudi itu, bos dia tu tengah duduk-duduk, tiba-tiba datang kawan dia. Lalu menceritakan ya kemunculan lelaki ini. Lalu kafir Yahudi ni kata, ahwa, adakah dia tu Rasulullah, Nabi? Ya, sifat dia sifat Nabi. Betul dia, betul. Jadi waktu tu Salman Al-Farisi mendengar bahawa Nabi yang dikatakan akhir zaman tu datang, muncul. Dia katakan, aku hampir-hampir terlepas tanganku kerana gembira sangat dengar kan Nabi akhir zaman muncul. Lalu dia turun cepat, dia pergi kepada bos dia. Bos kata, ya, Nabi akhir zaman ada, muncul. Apa bos dia jawab? Pang sebiji. Dia pelempangnya pergi naik balik, panjat pokok. Jangan masuk urusan orang. Semenjak kejadian itulah dia cuba memerdekakan diri dia dan berjumpa dengan Nabi. Okey, nak menceritakan Nabi akhir zaman tu muncul di Madinah disebabkan Yahudi mula duduk di Madinah disebabkan kes itu. Okey. Kemudian lalu dalam kisah ini Rasulullah kata, aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberi kemenangan kepadanya, menunjukkan satu benda yang agung. Allah cinta dia dan Rasul pun cinta dia. Para sahabat semua menonjolkan diri nak. Dan Umar lebih lagi. Waktu tu duduk satu barisan kan, Umar ke tengah sikit, mudah-mudahan Rasulullah nampak. Ya, dalam riwayat begitu. Dia cuba nak menonjol. Kalau satu barisan semua tak nampak kan, jadi dia tonjolkan sikit. Kenapa? Inilah waktu yang aku bercita-cita nak menjadi pemimpin. Asalnya dia tak nak menjadi pemimpin. Ya, begitu sekali Umar. Hatta waktu Abu Bakar tu dilantik, sebelum melantik orang Islam melantik Abu Bakar tu, mereka bersaing dua antara Abu Bakar dengan Umar. Umar tarik diri. Dan bila Abu Bakar dah dilantik, Umar tarik diri. Sampai Abu Bakar marah, kamu lantik aku, lepas tu kamu lari. Mana boleh? Bila kamu lantik aku, kamu kena taat aku lantik kamu sebagai pembantu. Begitu. Okey. Dalam bab ini Umar berkata, aku tidak begitu bercita-cita menjadi pemimpin kecuali hari ini. Masya Allah. Maka aku menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Tapi Nabi tak panggil. Akan tetapi Rasulullah memanggil Ali ibn Abi Talib, yang dikatakan Ali pada waktu itu tengah sakit mata, dia tak datang. Tapi Rasulullah panggil juga, datang dan dia berdoa dan dia ubatkan matanya ya dengan ludahnya. Keberkatan Rasulullah akhirnya sembuh. Lalu dia menyerahkan panji itu kepada Ali, lalu bersabda, dengar sabda dia kerana ada kaitan dengan lepas ni. Majulah kamu ke depan dan jangan menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Okey. Terus ke depan, jangan toleh belakang sehingga Allah bagi kemenangan kepadamu. Arahan Rasul.
Saya nak bagi tahu bagaimana tuan-tuan dan perempuan, para sahabat memahami arahan Rasul. Okey, kita tengok. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah, lalu berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak, "Wahai Rasulullah, atas dasar apakah aku memerangi manusia?" Okey, begini. Bila Rasulullah serahkan, ambil panji ini, dia pun ambil panji ini, dia bawa dan bergerak ke depan, jangan toleh belakang. Dia pun bergerak ke depan, gerak ke depan. Lepas tu dia berhenti. Rasulullah kata jangan toleh belakang, dia tak toleh. "Ya Rasulullah," nampak tak? "Atas apa yang aku perang ni?" Subhanallah, kalau kita pusing je, "Ya Rasulullah," itu pusing satu. Lepas tu jalan pergi ke rumah, salam bini apa semua. Tak, para sahabat tak faham. Oleh kerana itu, bila kita membaca hadis, kita kena faham bagaimana jiwa para sahabat. Bila bertemu dengan arahan, mereka terus buat dan mereka faham seperti mana yang Rasulullah hendak. Subhanallah, dahsyat. Kalau orang kita kata gila dia ni, toleh lah. Tak, mereka tak faham tu. Mereka kata bila Allah dan Rasul arahkan, sami'na wa ta'na. Tengok. Lalu dia melangkah berapa langkah, lalu berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang. Dan dia hanya bercakap, "Wahai Rasulullah, atas dasar apakah aku memerangi manusia?" Baginda menjawab, "Perangilah mereka sehingga mereka mau bersaksi bahawa tidak ada ilah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila berbuat demikian, maka tercegahlah mereka dari dirimu, baik harta pun maupun darah mereka, melainkan dengan haknya." Haknya apa dia? Hudud. "Sedangkan hisab mereka tergantung kepada Allah." Apa-apa pun yang berlaku, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Cuma kita hanya jalan hukum zahir. Kalau mereka terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harta mereka, darah mereka terpelihara. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, harta kita, darah kita, maruah kita, ya, adalah terpelihara di sisi Allah. Itu ucapan yang Rasulullah bagi di haji wada' dia. Oleh kerana itu, tidak dibenarkan kita antara kita mengumpat sesama. Haram hukumnya. Kerana maruah kita, bila kita mengumpat orang tu, itu yang jadi kecelakaan terhadap kita. Kita tidak boleh menyebut sesama Muslim melainkan perkara yang baik-baik. Hatta dalam, saya bagi contoh kan, dalam kisah perempuan yang biarkan anak yang cacat dalam rumah tu kan, syahdu, kita tengok, berhati-hati untuk bercakap tentang ibu dia tu. Ya, dah biarkan ibu itu berada dengan urusan polis dan mahkamah. Jangan kita kutuk dia lagi tambah dosa. Dia dah dapat tangkap, dah kenal, cuma kita bagi peringatan jangan buat begitu pada anak-anak kita ataupun diri kita, ambil iktibar. Jangan kita pergi gorengkan lagi sedap, tambah kicap nak cakap pasal perempuan tu. Tak, saya kata bila saya tengok tu, ya, kalau waktu anak-anak saya tengok tu, dia tunjuk gambar mak dia. Okey, tu mak dia dah. Ayah tak benarkan untuk berbicara tentang mak dia. Tapi tengok bagaimana anak cacat tu berlaku kan. Kawan dapat senang je kan. Jadi begitu kedudukannya. Jangan kita gorengkan cakap tentang perempuan tu. Dah, biarkan dia dengan Allah. Kerana hukum-hukum yang begini tu pasal Rasulullah larang. Bila seorang tu dah kena hukum pukul kan, kes minum arak tu, dah, bila dia dah kena hukum had, dah, jangan siapa pun mengata apa-apa. Haram hukumnya. Bila sahabat tu mengatakan benda yang tak baik, lalu Rasulullah kata, kamu jangan jadikan syaitan di antara pengantaraan untuk merosakkan. Kamu masukkan perkara-perkara yang tak baik. Jadi oleh kerana itu, kita melihat dalam bab ini satu benda yang besar, ya, mengikut cara Rasulullah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat penting. Ya, yang mana bila kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, harta kita terpelihara dan darah kita terpelihara, melainkan dengan haknya. Segala-galanya diserahkan kepada Allah. Baik. Penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa tidaklah setiap yang mengatakan la ilaha illallah diharamkan darah dan hartanya, akan tetapi harus dengan cara yang benar. Hadis ini juga sebagai dalil bolehnya seorang mengatakan aku akan melakukan ini pada waktu yang mendatang. Dan jika ia belum mengucap insya-Allah, kerana itu menunjukkan apa yang ada dalam dirinya. Dan tidak pasti bahawa ia akan melakukan kerana waktu mendatang itu hanya milik Allah. Kita tak dapat mengetahui tentang urusan yang akan datang. Tapi kalau kita ada perancangan, maka ucapkan insya-Allah. Wallahu alam. Ada apa soalan? Ada?
Baik. Jadi kita dah tahu dengan keadaan kita yang begini, kita mengharapkan Allah sentiasa mengampunkan kita dalam bulan Ramadan. Dan begitu juga persediaan-persediaan kita. Jadi di sini saya nak bagi hadiah bulan Ramadan. Orang bagi hadiah, kita pun nak bagi hadiah kan, nak pahala. Cuma kita mengatakan saya nak bagi satu nota yang kecil ya, supaya kita beramal. Okey, beramal apa dia? Ini di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah tiap-tiap hari sebelum tidur. Bacaan surah Al-Mulk. Apa kelebihan surah Al-Mulk? Dia boleh memeliharakan kita daripada azab kubur, ujian kubur, dan dalam riwayat yang lain azab neraka juga. Ya, oleh kerana itu, siapa yang boleh baca tiap-tiap malam, baca. Siapa yang boleh beramal, beramal. Hafal, hafal. Kalau tak boleh hafal, saya bagikan kaedah menghafalnya. Ya, jadi kaedah menghafalnya, kita baca macam Tabarakalladzi ni. Ya, ulang. Ni pandailah hafal Quran ni. Dia dah hafal. Jadi ulangkan sebanyak 30-40. Lagi banyak, lagi senang, lagi baik. Tabarakalladzi, tabarakalladzi. Macam itu mula-mula. Lepas tu sambung lagi Tabarakalladzi biadihi. Saya bagikan kaedah ni. Sehari satu ayat. Okey? Kita sibuk kat mana dan. Tapi sehari satu ayat. Ya, oleh kerana saya tengok pun yang ada ni dah berumur, saya bagi can sehari 2 ayat. Sehari 2 hari 1 ayat. Maksudnya 60 hari. Kalau ikut 30 hari je. Okey. 30 hari je ni. Kerana dia 30 ayat. Jadi ini di antara cenderamata yang kita bagi, mudah-mudahan beramal lah dengan ni. Ya, daripada Wildan ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jangan duk letak kat dinding. Allah, cantiknya buku ni kan. Itu tak jadilah. Okey, yang ni orang lelaki depan ni boleh ambil 3-4. Okey, yang perempuan siapa yang boleh bagikan pas-pas lah. Tapi ada pamphlet dia sekali. Nah. Tak. Jadi mudah-mudahan bagi orang lelaki. Yang ni orang lelaki. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.